Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 4, bab 6, pembentukan kerajaan Islam dan sumbangannya. Di bawah tajuk kecilnya, Kerajaan Abbasiyah. Sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Okey, di bawah kerajaan Abbasiyah ada 3 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, khalifah yang memerintah. Yang kedua, latar belakang kerajaan Abbasiyah. Dan yang ketiga, sumbangan kerajaan Abbasiyah. Baiklah, kita lihat yang pertama dahulu. Khalifah yang memerintah. Ada 4 khalifah yang utama. Yang pertama, Abu Abbas Al-Saffah daripada tahun 750 hingga 754 Masihi. Yang kedua, Abu Ja'far Al-Mansur 754 hingga 775 Masihi. Yang ketiga, Harun Al-Rashid 786 hingga 809 Masihi. Dan yang keempat, Abdullah Al-Ma'mum 813 hingga 833 Masihi. Zaman kegemilangan kerajaan Abbasiyah di bawah pemerintahan Khalifah Harun Al-Rashid dan juga Abdullah Al-Ma'mum. Okey, kita lihat latar belakang kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah ni bermula selepas kejatuhan kerajaan Bani Umayyah. Ingatlah, bila kerajaan Abbasiyah bermula selepas kejatuhan kerajaan Bani Umayyah. Kerajaan Bani Umayyah jatuh disebabkan oleh gerakan penentangan secara dalaman dan juga luaran. Gerakan yang berjaya menumbangkan kerajaan Bani Umayyah ialah Revolusi Abbasiyah. Gerakan revolusi ini ditaja oleh Ali bin Abdullah. Ada 2 gerakan ni dilancarkan. Yang pertama, pada peringkat awal secara sulit dan kemudiannya secara terbuka pada zaman Khalifah Umar Abdul Aziz. Jadi bila kerajaan Abbasiyah bermula, dia bermula selepas kejatuhan kerajaan Bani Umayyah. Macam mana Bani Umayyah boleh jatuh? Dia jatuh kerana gerakan revolusi Abbasiyah. Gerakan revolusi ini ditaja oleh siapa? Oleh Ali bin Abdullah. Ada berapa gerakan ni dibuat? 2 gerakan yang dibuat. Yang pertama secara sulit dan yang kedua secara terang-terangan pada zaman Khalifah Umar Abdul Aziz. Mereka mendapat sokongan rakyat dengan menggunakan nama Ahlul Bait, iaitu keluarga Nabi Muhammad SAW. Kerajaan Abbasiyah mengambil sepenuhnya nama Al-Abbas, iaitu bapa saudara Nabi. Mereka mengamalkan pemerintahan mengikut sistem warisan dan berakhir pada tahun 1258 Masihi selepas diserang oleh tentera Mongol. Ingatlah, kerajaan Abbasiyah ni muncul selepas kejatuhan kerajaan Bani Umayyah. Bani Umayyah jatuh kerana gerakan revolusi Abbasiyah. Ada berapa gerakan revolusi Abbasiyah? Ada 2 gerakan. Secara sulit dengan terang-terangan. Terang-terangan zaman siapa? Zaman Khalifah Umar Abdul Aziz. Gerakan ni ditaja oleh siapa? Ali bin Abdullah. Mereka bergerak atas nama Ahlul Bait, iaitu keluarga Nabi Muhammad SAW. Okey, tengok. Sumbangan kerajaan Abbasiyah dalam bidang ilmu. Ada 4 sumbangan dalam bidang ilmu. Yang pertama, Baitul Hikmah diwujudkan. Yang kedua, pusat kegiatan penulisan pelbagai ilmu. Yang ketiga, pusat kegiatan penterjemahan. Yang keempat, ulama menghasilkan penulisan. Jadi formula untuk sumbangan kerajaan Abbasiyah dalam bidang ilmu adalah Baitul Tuli Jamah Ulam. Baitul Tuli Jamah apa? Jamah Ulam. Tengok Baitul. Baitul merujuk pada Baitul Hikmah. Cikgu ambil 2 sebutan awal Baitul Hikmah, iaitu Baitul. Baitul merujuk pada Baitul Hikmah. Tuli merujuk pada penulisan. Penulisan berasal daripada perkataan tulis. Cikgu ambil 4 huruf awal menjadikannya tuli. Jamah merujuk pada penterjemahan. Penterjemahan berasal daripada perkataan terjemah. Cikgu ambil 2 sebutan terakhir, iaitu jemah menjadikannya jamah. Ulam merujuk pada ulama. Cikgu ambil 4 huruf awal menjadikannya ulam. Jadi apa formula untuk sumbangan kerajaan Abbasiyah dalam bidang ilmu? Baitul, Tuli, Jamah, Ulam. Baitul itu merujuk pada apa? Baitul Hikmah. Tuli itu pusat kegiatan penulisan pelbagai ilmu penulisan. Jamah itu apa? Penterjemahan. Pusat kegiatan penterjemahan. Ulama merujuk pada ulam merujuk pada ulama menghasilkan penulisan. Jadi formula untuk sumbangan kerajaan Abbasiyah dalam bidang ilmu ialah Baitul, Tuli, Jamah, Ulam. Okey, kita lihat satu persatu. Yang pertama, Baitul Hikmah diwujudkan. Baitul Hikmah ni adalah institusi keilmuan atau pusat pengajian tinggi. Dia diasaskan oleh Khalifah Harun Al-Rashid dan berkembang zaman pemerintahan Khalifah Al-Ma'mum. Tugas utama Baitul Hikmah adalah menterjemah buku atau karya sains dan falsafah dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Ya, tugasnya menterjemah buku sains dan falsafah dari bahasa Yunani dan Sanskrit ke dalam bahasa apa? Bahasa Arab. Jadi Baitul Hikmah ni benda apa?
pusat pengajian tinggi. Okey, yang kedua adalah pusat kegiatan penulisan pelbagai ilmu. Terdapat 3 tahap dalam penulisan, iaitu mencatat segala idea atau percakapan, mengumpul idea yang serupa ataupun mengumpul hadis, dan yang ketiga mengarang mengikut bab atau bahagian tertentu. Dia punya formula untuk kegiatan penulisan adalah cacat, kuku, korang. Tengok pendengar formula. Cacat merujuk pada mencatat. Mencatat berasal dari perkataan catat. Cikgu ubah menjadi cacat bersama pada sebutan ca di depan. Kuku merujuk pada mengumpul. Mengumpul berasal daripada perkataan kumpul. Cikgu ambil 2 huruf awal untuk kumpul iaitu KU, menjadikannya kuku. Kuku merujuk pada kumpul. Korang merujuk pada mengarang. Mengarang berasal daripada perkataan karang. Diubah menjadi korang. Jadi apa formula untuk tahap penulisan? Cacat, kuku, korang. Iaitu cacat mencatat segala idea. Kuku iaitu mengumpul segala idea yang serupa. Korang iaitu mengarang mengikut bab. Okey, seterusnya juga menjadi pusat kegiatan penterjemahan. Bila disebut penterjemahan ni merujuk pada menterjemah. Menterjemah apa? Menterjemah buku atau karya sains dan falsafah dari bahasa Yunani, Sanskrit atau Syriani ke dalam bahasa Arab. Cara penterjemahan dilakukan ada 4 cara. Yang pertama, dijalankan secara berkumpulan dan diawasi oleh seorang penyelaras. Yang kedua, membuat pembaharuan. Yang ketiga, membuat penambahbaikan ataupun menghurai. Dan yang keempat, memuat keterangan atau ulasan. Jadi dia punya formula cara penterjemahan dilakukan: kumpul baru tambah terang. Macam mana nak jadi terang? Adalah dengan cara berkumpul. Jadi kumpul baru tambah terang. Tengok perangan formula. Kumpul merujuk pada berkumpulan, iaitu berkumpulan berasal dari perkataan kumpul. Baru merujuk pada pembaharuan. Pembaharuan berasal dari perkataan baru. Tambah merujuk pada penambahbaikan. Penambahbaikan berasal daripada perkataan tambah. Terang merujuk pada keterangan. Keterangan berasal daripada perkataan terang. Jadi apa formula cara penterjemahan dijalankan? Kumpul baru tambah terang. Kumpul tu secara berkumpulan dan diawasi oleh seorang penyelaras. Baru tu adalah membuat pembaharuan. Tambah tu membuat penambahbaikan. Terang tu adalah membuat keterangan. Okey, last sekali ulama menghasilkan penulisan. Contoh penulisan dalam bidang apa? Bidang fiqh, tafsir, sejarah dan lain-lain. Dan contoh ulama yang membuat penulisan adalah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Banyak daripada imam-imam mazhab. Ya, okey. Kita lihat analisis kegerapan bab 6 untuk kertas 2 adalah SPM 2010 sampai 2019. Tengok yang warna oranye tu adalah SPM sebenar, yang warna kelabu bawah tu adalah SPM ulangan. Tengok SPM sebenar yang warna oranye tu. 2010 tak naik, 2011 naik, 2012 naik, 2013 tak naik, 2014 naik, 2015 tak naik, 16 naik, 17 naik, 18 naik, 19 naik, 2020 berkemungkinan akan naik dalam soalan struktur. Tengok dia selang tu, start daripada 2016 ada struktur dengan esei, 17 esei balik, 18 struktur, 19 esei. 2020 berkemungkinan akan naik dalam soalan struktur. Jadi tolong bagi perhatian kepada semua tajuk-tajuk di bawah bab 6. Manakala SPM ulangan tengok yang warna kelabu di bawah. 14 ulangan tak naik, 15 ulangan naik, 16 ulangan naik, 17 ulangan naik, 18 ulangan naik, 19 ulangan tak naik. 2020 berkemungkinan juga akan naik dalam soalan struktur. Bagi pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020 tengok yang warna orange tu. Cikgu ulang dia punya trend. Tak naik, naik, tak naik, tak naik, naik. 2020 berkemungkinan besar akan naik lagi dalam soalan struktur. Jadi tolong bagi perhatian untuk bab 6 tingkatan 4 ni. Okey, tengok analisis kekerapan tajuk kertas 2 dalam SPM 2010 sampai 2019 yang kita pelajari tadi. Apa yang tajuk yang kita pelajari tadi? Kerajaan Bani Abbasiyah. Setakat ni daripada 2010 sampai 2019 tahun lepas tak pernah langsung ditanya lagi sama ada dalam SPM sebenar ataupun SPM ulangan. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat untuk tajuk Kerajaan Bani Abbasiyah. Berkemungkinan yang sangat besar akan ditanya lagi pada tahun SPM 2020 ni. Sebab apa? Sebab selama 10 tahun langsung tak pernah ditanya lagi. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat serius untuk tajuk Kerajaan Bani Abbasiyah. Okey, kita lihat contoh soalan struktur. Markahnya 244. Okey, kita lihat satu persatu. Soalan A dulu. Soalan A ditanya namakan 2 khalifah yang memerintah kerajaan Bani Abbasiyah. Apa kehendak soalan? 2 khalifah yang memerintah. Tengok di ruangan jawapan ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Ada, jika ada jawab terus, tak payah buat ayat. Jadi 1 Roman tulis terus Abu Abbas Al-Safar. Yang kedua Roman Abu Ja'far Al-Mansur. Ada lagi tak jawapan lain? Ada lagi. Apa lagi? Yang 3 Roman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Dan 4 Roman
Khalifah Al-Ma'mum. Okey, tengok soalan B. Soalan B ditanya, terangkan sumbangan kerajaan Bani Abbasiyah dalam bidang intelektual. Apakah anda soalan? Sumbangan Bani Abbasiyah dalam bidang intelektual. Jadi ambil balik dia punya pembuka. Disebabkan di ruangan jawapan tak ada nombor 1 Roman 2 Roman, jadi soalan struktur ni kena jawab macam mana? Kena jawab dalam bentuk ayat. Okey, tengok. Sumbangan kerajaan Bani Abbasiyah dalam bidang intelektual ni ada formula dah. Ada apa formulanya? Baitul, tuli, jamah, ulam. Jadi ambil balik pembuka jam. Sumbangan kerajaan Bani Abbasiyah dalam bidang intelektual ialah penubuhan Baitul Hikmah, titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua koma, pusat kegiatan penulisan dalam pelbagai ilmu, titik. Ketiga koma, pusat kegiatan penterjemahan karya falsafah dari bahasa Yunani, Sanskrit, Selaini ke dalam bahasa Arab. Dan keempat, ulama menghasilkan penulisan dalam bidang fiqh, tafsir dan sejarah. Okey, tengok soalan C. Pada pendapat anda, apakah usaha yang harus dilakukan oleh Malaysia untuk menjadi hak pendidikan global? Apakah anda soalan? Usaha untuk menjadi hak pendidikan global. Jadi tengok di ruangan jawapan ada nombor 1 Roman 2 Roman dah? Tak ada. Jika tak ada, kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Jadi ambil balik pembukanya kat soalan. Usaha yang harus dilakukan oleh Malaysia untuk menjadi hak pendidikan global ialah membina universiti bertaraf antarabangsa, titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua koma, menyediakan pelbagai kemudahan infrastruktur yang bersesuaian seperti kemudahan ICT, titik. Lepas kedua, ketiga koma, kualiti tenaga pengajar dipertingkatkan seperti memberi kursus yang berkualiti. Keempat koma, promosikan Malaysia destinasi pendidikan dengan menyertai Expo Pendidikan Antarabangsa. Okey, last sekali tengok contoh soalan esei. Markahnya 488. Okey, kita tengok soalan A dulu. Soalan A ditanya, nyatakan latar belakang pembentukan kerajaan Bani Abbasiyah. Apa kena soalan? Latar belakang pembentukan kerajaan Bani Abbasiyah. Ingat, Abbasiyah, kerajaan Abbasiyah wujud selepas kejatuhan Bani Umayyah. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Latar belakang pembentukan kerajaan Bani Abbasiyah ialah bermula selepas kejatuhan Bani Umayyah yang disebabkan oleh gerakan penintangan secara dalaman dan luaran. Gerakan yang berjaya menumbangkan kerajaan Bani Umayyah ialah gerakan Revolusi Abbasiyah. Gerakan revolusi ini ditaja oleh Ali bin Abdullah. Pada awalnya gerakan ini bergerak secara sulit, namun pada zaman Khalifah Umar Abdul Aziz mula bergerak secara terbuka. Mereka mendapat sokongan rakyat menggunakan apa? Menggunakan nama Ahlul Bait. Okey, tengok soalan B. Jelaskan peranan kota Baghdad sebagai pusat kegiatan intelektual pada zaman kegemilangan kerajaan Bani Abbasiyah. Apa kehendak soalan? Peranan kota Baghdad sebagai pusat kegiatan intelektual. Bila disebut intelektual merujuk pada ilmu. Ada formula tak? Sumbangan Abbasiyah dalam bidang ilmu. Ada apa formulanya? Baitul, tuli, jamah, ulam. Okey, jadi ambil balik dia punya pembuka. Peranan kota Baghdad sebagai pusat kegiatan intelektual pada zaman kegemilangan kerajaan Bani Abbasiyah ialah menubuhkan Baitul Hikmah, iaitu institusi keilmuan atau pusat pengajian tinggi. Ianya diasaskan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid dan berkembang semasa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mum. Tugas utamanya ialah menterjemah buku atau karya sains dan falsafah dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Okey, penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi tuli itu apa? Pusat kegiatan penulisan. Jadi peranan kedua ialah pusat kegiatan penulisan pelbagai ilmu. Hal ini kerana terdapat 3 tahap dalam penulisan, iaitu mencatat segala idea. Apa formula penulisan tadi? Cacat, kuku, korang. Mencatat segala idea, mengumpul idea yang serupa dan mengarang mengikut bab. Lepas peranan ketiga ialah pusat kegiatan penterjemah, iaitu menterjemah buku sains dan falsafah dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Terdapat 4 cara dalam kegiatan penterjemahan. Apa formula penterjemahan tadi? Kumpul baru tambah terang, iaitu secara berkumpulan membuat penambahbaikan baru. Baru tu adalah membuat pembaharuan. Tambah tu membuat penambahbaikan. Terang tu adalah memberi keterangan. Ada lagi tak? Ada satu lagi sumbangan, iaitu apa? Ingat balik formula. Kumpul baru tambah terang tu adalah membuat penterjemahan. Kumpul baru tambah terang tu adalah cara membuat penterjemahan. Baitul tuli, cacat kuku korang tu adalah 3 tahap membuat penulisan. Kalau sumbangan dalam bidang ilmu, formula dah. Baitul, tuli, jamah, ulam. Baitul tu baitul hikmah, tuli tu penulisan, jamah tu penterjemahan. Last sekali, ulam tu adalah ulama menghasilkan penulisan. Contohnya dalam bidang tafsir, fiqh dan sejarah. Contoh ulama, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Hanafi. Okey, last sekali tengok soalan C. Pada pendapat anda, apakah faedah diperoleh sekiranya Malaysia menjadi sebuah hak pendidikan antarabangsa? Apakah anda soalan? Faedah menjadi hak pendidikan antarabangsa. Jadi ambil balik pembukanya. Faedah yang diperoleh Malaysia sekiranya menjadi hak pendidikan antarabangsa ialah wujud peluang pekerjaan. Contohnya sebagai penulis buku, penterjemah dan pensyarah. Hal ini dapat mengurangkan kadar kemiskinan dan pengangguran dalam negara. Kesannya dapat meningkatkan taraf hidup rakyat. Untuk soalan kibatnya, cikgu ajak ada 4 perkara. Ada isi, ada huraian. Huraian bermula perkataan hal ini. Ada contoh, ada kesannya.
Jadi macam mana nak mula isi yang kedua? Guna number. Jadi faedah kedua ialah meningkatkan ekonomi negara. Huraiannya, hal ini dapat meningkatkan mata wang asing ke dalam negara kerana kemasukan pelancong pendidikan. Contohnya, pelajar-pelajar dari luar negara yang menyambung pelajarannya di Malaysia. Kesannya dapat menambah pendapatan negara. Jadi cikgu nak ulang balik. Apa formula untuk sumbangan Abbasiyah dalam bidang pendidikan? Formula sumbangan kerajaan Bani Abbasiyah dalam bidang pendidikan ialah Baitul Tuli Jamah Ulam. Apa formula untuk pusat kegiatan penulisan? Formula untuk tahap penulisan adalah cacat kuku korang. Apa formula untuk penterjemahan? Formula untuk cara penterjemah ialah kumpul baru tambah terang. Ya, pandainya. Okey, hanya sekadar itu sahaja. Akhirnya cikgu nak menyampaikan satu berita baik bagi pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020, iaitu cikgu nak memperkenalkan buku poket formula tingkatan 4 dan buku poket formula tingkatan 5. Di dalamnya mengandungi tajuk-tajuk sport bagi SPM untuk kertas 2 pada tahun 2020 ini. Mengikut bab-bab sebagaimana buku teks. Kalau buku teks tingkatan 4 ada 10 bab. Jadi ada pelbagai tajuk mengikut bab-bab. Setiap bab ada tajuk-tajuk sport tertentu. Jadi tingkatan 4 ada berapa bab? Ada 10 bab. Setiap bab ada tajuk-tajuk sportnya yang tersendiri. Begitu juga dalam buku teks tingkatan 5 ada 9 bab. Jadi dalam buku poket tingkatan 4 ada 10 bab, ada tajuk-tajuk sportnya tertentu, dan buku poket formula tingkatan 5 ada 9 bab sebagaimana buku teks, dan ada tajuk-tajuk sportnya yang tertentu mengikut bab-bab. Harga sebuah buku adalah RM1 sahaja. Bagi siapa yang berminat boleh menghubungi Syazri di nombor 01137529 Okey, hanya sekadar itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.